Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan, kita nak melihat satu tajuk ya, iaitu function ya. Function. Jadi bila kita sebut pasal function, kita akan melihat situasi yang macam ni ya. Jadi apa yang kita nampak adalah kita ada satu set D dan juga satu set R, di mana apa yang kita nampak sekarang ni adalah ada satu elemen di dalam set D iaitu X dipetakan dengan fungsi F ke elemen dalam set R iaitu Y. Right? So dekat sini kita dapat lihat satu definition ya. Kalau kita lihat ke sini kan, a function F from D into R, ni D into R, is a rule that assign to each element of X, setiap unsur-unsur dalam dalam D ni, a unique element of Y dalam R. So jadi ada beberapa keyword dekat sini, iaitu each, iaitu setiap. Lepas tu dekat sini a unique element, maksudnya unique tu satu lah. So jadi dekat sini dia kata ini each, ini satu. So maksud dia, dengan kata lain, kalau kita ada dua set macam ni yang dihubungkan oleh F dari D kepada R, maka semua elemen dekat sini each, maksud dia setiap. Bila masuk setiap, bermaksudnya, maksudnya adalah setiap elemen dalam set D ini mesti dipetakan keluar. Right? Setiap elemen mesti dipetakan keluar. Tetapi bagi set R pula, dia kata unique. Unique tu satu. So jadi dekat sini, dalam set R kat sini, sekurang-kurangnya satu elemen mesti dipetakan. Ya. Kalau dari set D ni dia memetakan ke R. Yang R ini dia terima kan. So dia elemen Y ni dipetakan oleh X. So maksud dia dekat sini tak semestinya semua elemen itu akan dipetakan dari D. Memandai hanya satu sahaja. So jadi dalam kes ini, nampak tak sekarang ni kan, dalam simple case kita boleh katakan di sini semua, di sini at least one, maknanya kita ada pemetaan many to one, ya, banyak ke satu. So jadi itu adalah istilah yang kerap kita gunakan sebelum ni kan, satu ke satu, banyak ke satu. So itu adalah yang kita boleh kategorikan sebagai function. Alright, sebelum kita lihat kepada beberapa contoh yang lain, kita nak lihat satu perkara yang ini. Kita lihat ini dulu ya. Ini sebenarnya benda basic, tapi saya nak bagi tahu jugalah. Baik, kita katakan kita ada dua set macam ni ya, set X dengan set Y macam ni ya. Okey, set X dia mengandungi dua elemen. Set Y dia mengandungi dua elemen. Okey, dalam kes ini dia adalah fungsi satu ke satu tau. Sebab ini kita tahu, nampak tak ini kan? Ini adalah yang biasa kita sebut-sebut selama ni kan. Dia adalah suatu function jika dia adalah fungsi satu ke satu dan ataupun banyak ke satu. So ini sahaja syarat ataupun keadaan di mana kita katakan dia adalah satu function. Jadi saya tulis kat sini, all element of X must be mapped to Y only once. Sekali sahaja. Sekali tu maksud dia, nampak tak? Katakan elemen ini adalah first element, ini second element kan. Okey, kalau kita katakan kita pertimbangkan first element, kalau elemen ini dipetakan sekali dekat sini, lepas tu tiba-tiba elemen yang sama dipetakan ke tempat lain. So itu tak boleh lah. Sebab syarat dia adalah once. Dia kena petakan sekali sahaja dari sini ke sana. Untuk setiap elemen lah. So ini adalah syarat bagi X. All element must be mapped. Lepas tu dia kena sekali je. Lepas tu untuk Y pula adalah yang ini. At least one element of Y is mapped from X. Sekurang-kurangnya satu. Lebih tak apa. Tapi kalau tidak dipetakan pun tak apa. Dia masih lagi suatu
function. So inilah istilah yang biasa kita pakai kan, satu ke satu, banyak ke satu dan sebagainya. Alright, kita pergi pada beberapa contoh mudah kat sini. Okey, adakah ini suatu fungsi? Contoh ini, dia merupakan satu fungsi sebab pada set X ini semua elemen dipetakan dan dia dipetakan sekali kan. So nampak tak ini? Dia keluar sekali. Lepas tu yang ini pula dia keluar sekali. So jadi kalau kita lihat bahagian Y pula, sekurang-kurangnya satu elemen dipetakan. So okey lah ni. Yang ini tak semestinya perlu dipetakan. Itu bukan syarat dia. Jadi dalam kes ini adalah suatu fungsi. Yang ini pula bukan satu fungsi. Sebabnya apa? Problem dia dekat sini. Nampak tak? Ada satu elemen tercicir kat sini. Sepatutnya elemen dekat sini mesti dipetakan ke sana. Tapi elemen yang ketiga ini tidak dipetakan. Jadi dia adalah bukan satu fungsi. Okey, kes yang nombor 3 pula kita lihat, ini adalah bukan suatu fungsi juga. Sebab apa? Sebab elemen yang nombor 1 ni. Nampak tak? Elemen nombor 1 ni dia keluarnya 2. So sepatutnya dia hanya boleh memetakan ke Y ini sekali sahaja. Tapi dia dah peta 2 kali. So dalam kes ini dia dah jadi, yang ini untuk elemen 1 ni, the first element ni dia dah jadi satu ke banyak, one to many. So dia dah against kita punya definition. Alright, ini adalah beberapa contoh mudah. Jadi secara umum dia dalam kes yang melibatkan fungsi, contohnya yang ini kan. Yang ini, jadi kita katakan yang set X ini, semua elemen set X ini dia adalah kita sebut domain, iaitu elemen 1 dan elemen 2. Sementara bagi set Y ni dia ada range ataupun julat, iaitu ini sahaja. So maknanya domain dia mengandungi 2 elemen, julat dia ataupun range dia ada 1 elemen sahaja. Okey, so yang itu. Jadi kita pergi kepada slide kita yang kedua, the basic thing. Jadi dekat sini kita dah boleh agak dah. Adakah dia satu function? Jawapannya adalah ya, dan dia adalah fungsi 1 ke 1. Alright. Sebelum itu kita lihat sekejap dekat sini. Kita dah belajar pasal function kan. Lepas tu yang ini. Baik, ini ada satu perkara lain. Dalam perwakilan rajah. Okey, katakan kita diberi rajah yang macam ni. Rajah macam ni kan? So jadi kalau kita perhatikan rajah ini adalah fungsi apa ni? Ini adalah fungsi kuadratik, betul tak? Jadi kalau kita lihat betul-betul fungsi kuadratik ini, perasan tak? Sebenarnya kan kalau kita buat mapping macam ni, kita buat rajah macam ni, kita dapati dua nilai X, iaitu 2 dan negatif 2. Apabila kita cuba dapatkan koordinat Y, so dia akan memberikan satu koordinat Y sahaja. Ya, 2 nilai X, 1 nilai Y. Jadi kes ni macam ni lah. Dia jadi macam ni. Macam ni. 2 nilai X, dia dapat 1 nilai Y. So, adakah dia fungsi? Ya, ini adalah fungsi. Right? So, jadi kita katakan dia adalah function. Function yang macam mana? Dia many to one. Banyak ke satu. So, banyak ni maksud dia lebih daripada satu nilai X kepada satu nilai Y. Tetapi kalau kita bandingkan parabola pula, parabola ni sebenarnya bukan satu function. Cuba kita lihat betul-betul. Kan? Kalau kita ambil yang ini, kita perhatikan satu nilai X, katakan 2, dia akan memberikan 2 nilai Y. Jadi dia jadi one to many. One to many bukan satu function. Okey? Jadi kalau kamu perasan dalam buku dalam mana-mana buku rujukan dekat yang kita boleh perolehi, kita akan dapati kan, kalau kita sebut mengenai fungsi quadratic equation, dalam buku dia boleh menyatakan sama ada dia adalah persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik. Tetapi kalau kita bincang pasal parabola, dalam buku dia hanya akan sebut persamaan parabola. Parabolic
equation. Dia tak sebut parabolic function sebab parabola bukan suatu function. Sama juga dengan bulatan. Bulatan kan, kalau kita sebut bulatan, circle is not a function. Circle is an equation. Right? Okay, kita once kita dah tengok pasal graph representation ini, saya nak bawa pula kepada tadi kita dah bincang mengenai macam mana kita nak tentukan dia suatu function atau tidak kan, by looking at this graph kan. Ada satu cara lagi sebenarnya macam mana kita nak tentu sahkan for a given diagram, dia bukan kita nak menentukan dia adalah function ke tidak. So cara dia adalah dengan menggunakan apa yang kita sebut, mana dia? Ini vertical line test. Kita sebut vertical line test, iaitu ujian garis mencancang, ataupun ujian garis menegak. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita hanya perlu buat satu garisan mencancang pada mana-mana bahagian pada graf tersebut. Jadi nampak ni only one intersection. So maksud dia, jika garis mencancang tersebut hanya memberikan kita hanya satu sahaja persilangan, maka dia adalah suatu fungsi. Right? Hanya satu sahaja. Kalau lebih daripada satu, dia bukan suatu fungsi. Jadi contoh kat sini kita dah nampak kan dengan lebih jelas. Ini adalah fungsi kuadratik. Kita buat satu vertical line kat sini, nampak dia cross hanya sekali saja kat sini kan. Jadi dia adalah suatu function. Ini bukan, sebab dia cross pada dua tempat. Yang ini pun bukan, ini circle. Circle bila kita buat vertical line test, dia akan berikan kita dua intersection point. Jadi circle pun bukan satu function. Alright, so maknanya kita boleh menggunakan ujian garis mencancang ataupun vertical line test untuk menentukan sama ada the given graph function or not. Alright, now kita pergi kepada slide kita, tengok sekejap. Okay, bila kita dah tahu benda-benda basic macam tu, kita jadi senang. Okay guys, tengok kat sini, adakah dia satu function? Jawapannya adalah ya, dia adalah fungsi satu ke satu. Nampak ya? Is f a function? Yes. Domain dia apa? Domain dia adalah A, B dan C. Yang ni lah. Yang ini domain dia adalah, range dia, julat dia adalah X, Y dan Z. Okay, we go to second example. Kita just bincang macam ni je. Okay, now, by looking at this graph, so, ini adalah satu function juga. Nampak tak? Semua elemen dekat sini dipetakan dan dia dipetakan sekali sahaja, dan lihat pada Q ini at least satu elemen mesti dipetakan. So yang ni okey lah, yang Z ini tak perlu dipetakan pun tak apa, it's not necessary. So jadi kita perhatikan dia adalah satu function, domain dia adalah A, B, C dan range dia adalah X dan Y. Okay, so jadi kat sini pula contoh seterusnya, ini juga satu function. A dengan C adalah domain, X dengan Y adalah range dia. Okay, so jadi tengok yang lain pula. So adakah ini satu function? Ini jawapannya tidak, sebab problem dia dekat sini. Ia tidak dipetakan dari P ke Q. Supposedly all element must be mapped to Q, tapi dekat sini dia tak petakan. Jadi dia bukan satu function. Right. Okay, now ini adalah apa yang saya terangkan tadi tu, iaitu vertical line test. Right. So jadi kalau kita lihat kat sini, ini adalah vertical line test, ya. Jadi kita nak determine whether the following graph are function or not. Jadi by looking at this graph, senang aja sebenarnya. Tengok saja kita dah tahu dah. This is a parabolic function. So by using the vertical line test, dia cross dua tempat kan, 1 dan 2, therefore dia bukan suatu fungsi. Yang ini pula, ini pun bukan juga. Lihat, it produces as two intersection point. This is not a function. And then ini definitely not a function as well. Banyak sangat dia cross kat sini, dia bukan satu function. Dekat sini, ya, yang ini suatu function, ya, dia adalah fungsi trigo. Jadi kalau kita letak mana-mana
tempat pun the vertical line tu dia hanya cross satu bahagian sahaja. Jadi dia adalah suatu function. So yang ini bukan, nampak? Dia cross banyak tempat. Yang ini pun bukan, dia cross lebih daripada satu, nampak tak? 1 dan 2. Yang ini macam mana? Yang ini yes, yang ini betul, suatu function. Lepas tu yang ini macam mana? Yang ini bukan, banyak sangat dia cross kat sini. Yang ini ya, dia hanya bersilang pada satu kedudukan sahaja. Ini suatu function ya. Yang ini definitely bukan. Yang ini okey. Yang ini kena tengok. Kena pertimbangkan beberapa benda lah. Sebab kalau kita sketch vertical line test dekat sini, memang kita dapat satu. Tetapi apabila kita letak satu vertical line test dekat sini, dia dah menyentuh berapa kali? Sekali, 2, 3. Dah 3 kali kan? So kita ada satu contoh di mana kalau kita letak vertical line test pada kedudukan yang betul, dia akan produce more than one intersection point. Jadi as a whole, kita punya jawapan kita ini adalah bukan satu fungsi. This is not a function. Alright, lepas tu kita nak bincang sedikit mengenai domain and range. Domain tu tahu kan? Domain tu ayat mudahnya dalam macam ni lah. Domain tu adalah semua nilai X yang tertakrif. Habis kita. Right? Y tu apa? Y tu adalah semua nilai-nilai Y yang tertakrif. Dengan kata lain, tertakrif tu maksud dia for a given X value, dia ada nilai Y. Itu je. Diberi suatu nilai X, dia ada nilai Y masing-masing. So that is the domain or the range. Okey, kalau kita lihat yang ini adalah satu contoh mudah ya, linear function ya. Fungsi linear. Fungsi linear ni apa? Fungsi linear adalah satu garis lurus yang ada kecerunan. So jadi kalau kita nak menentukan apakah domain dan apakah julat, kita hanya lihat sahaja. So kalau kita perhatikan, okey, kita pertimbangkan paksi X ini kan. Ya, kita pertimbangkan paksi X ini. So kita boleh lihat kalau kita ambil mana-mana nilai X sekalipun di bahagian positif ini, nampak tak? Dia akan sentiasa memberikan kita satu nilai Y. Contohnya dekat sini. Katakan saya ambil satu nilai kat sini kan. Katakan X sama dengan 5 katakan di sini. Apa nilai Y dia? Nilai Y dia adalah yang ini kan. Nampak tak? Di sini. So dia akan sentiasa hit the graph and give us the Y value. So jadi kalau kita perhatikan betul-betul along the x-axis ini, apa-apa jua nilai x yang kita pilih, ia sentiasa akan memberikan kita nilai y. Jadi kita nak kata semua nilai-nilai x ini adalah domain dia. Jadi cara penulisan dia sama ada kita buat macam ni, x is the element of real numbers, ataupun kita boleh buat dalam bracket notation, iaitu dari negative infinity to positive infinity. Ini bermaksud semua ni lah, semua nilai-nilai pada paksi X. Sama juga dengan range. Range tu adalah nilai Y, betul tak? Nilai Y. Jadi kalau kita perhatikan, apa-apa jua nilai Y yang kita pilih, dia akan memberikan kita nilai X. Contohnya, saya ambil ini. Katakan, ini berapa ni? Katakan 10 kat sini kan. Y dia 10. Ada tak nilai X? Ya ada, sebab dia akan jadi ini. Nampak tak? Nilai 10 ni. So dia akan berikan kita nilai Y. It always hit the graph. So jadi kalau kita perhatikan betul-betul, seluruh paksi Y ini adalah range dia. Jadi kita tulis macam ni lah. Right, itu adalah contoh yang ini, di mana dia punya domain and range dia is all real numbers. Tengok contoh lain pula. Kita tengok contoh kuadratik. Quadratic function. Jadi kalau kita perhatikan quadratic function ini, okey, kita cek dulu domain dia. Domain dia apa? Domain dia adalah nilai-nilai x, betul tak? So jadi kalau kita perhatikan dekat sini, all the values on x axis sebenarnya adalah domain dia. Semua nilai-nilai x pada paksi x ini sebenarnya dia boleh memberikan suatu nilai y. Contoh, saya ambil 3 kat sini kan. Apa nilai y dia? Cuma
kita graf ni tak cukup besar kan, kita tak nampak lah sebenarnya. Tapi kalau kita diberi 3, maknanya it will hit the graph sebenarnya. Dia akan berikan kita satu nilai y dekat sini. Cuma tak nampak lah. So jadi kalau graf ni cukup besar, sebenarnya semua nilai-nilai x ini adalah tertakrif dan dia adalah domain. Jadi sebab itu kita boleh buat macam ni. X is the element of real numbers, dan ataupun nak tulis macam ni pun tak apa. So kita fahamlah ini maksud dia. Tetapi untuk julat, untuk range, kita perhatikan, nampak tak? Bahagian bawah ini tak boleh tau. Dekat bawah ini tak boleh. Dia tak ada nilai x yang sepadan. Contohnya kalau saya ambil negatif 2, y sama dengan negatif 2, apa nilai x dia? Dia langsung tak hit the graph, kan? So jadi kalau kita perhatikan dari graf ini, yang menyentuh graf, kalau along the y-axis ini, yang menyentuh graf hanya start dari kosong ke atas. Contohnya kalau saya ambil 3 ni, apa nilai x dia? Dia boleh bagi nilai x tak? Ya, boleh. Dia akan berikan 2 nilai x. Satu dekat sini, yang ini. Satu lagi dekat sini, yang ni. Okey. Asalkan dia boleh berikan kita suatu nilai x dan kita boleh ambil kira. So jadi dalam kes ini, nilai y yang tertakrif hanya start dari kosong dan ke atas. Sebab itulah kita boleh tulis dia punya range adalah y lebih besar dan sama dengan kosong, ataupun dari segi penulisan dalam bentuk bracket notation kita boleh buat macam ini. Alright? So tengok semula lah ya. So yang lain pula sama juga. Ini kita boleh lihat ya, ini adalah cubic function ya, the basic cubic function. Kita perhatikan kalau graf ini cukup besar dan sebagainya, kita perhatikan domain dan range dia adalah masing-masing all real numbers. Negative infinity to positive infinity. Okey. Kita lihat yang ni pula. Okey, yang ini apa ni? Okey, yang ini adalah satu contoh soalan yang diambil half of the quadratic function. Asalnya macam ni kan. So kita ambil separuh je. So kita consider this part. Now by considering this curve, kita nak identify apakah domain, apakah range. Ingat semula, domain tu adalah nilai-nilai x. Nilai x yang macam mana? Kita kena tengok. Adakah semua nilai x itu akan memberikan nilai y? Tak semua. Jadi kalau kita perhatikan paksi x ini, nilai-nilai x yang tertakrif hanya daripada kosong dan yang kurang daripada kosong. Ya, kosong dia akan hit the graph. Kalau kita ambil negatif 2 misalnya kan, ada tak nilai y? Ada, sebab kalau kita buat garis macam ni, sini dan sini, of course dia akan hit the graph and produce the y value. Dia akan menghasilkan nilai value nilai y kan. Jadi negatif 2 boleh, negatif 3 boleh dan seterusnya. Oleh sebab itu kita katakan domain bagi x adalah nilai x yang macam mana? Nilai x yang less than and equal to 0. Nilai x yang lebih kecil dan sama dengan kosong. Ini satu ini satu domain dia. Ataupun kalau tak nak buat macam ni, kita boleh buat dalam bracket notation yang ini. Ya, nilai x tu di antara negatif infinity dan kosong. Termasuk kosong ya. Termasuk kosong. Sebab itu kita ada equal to 0 kat sini. Okey, range pun sama cara dia. Kalau kita perhatikan untuk range, iaitu nilai-nilai y, hanya nilai y yang lebih besar dan sama dengan kosong sahaja yang boleh kita jadikan dia julat bagi function ini. Yang lebih kecil tak boleh tau. Ya, ini tak boleh ni. Okey, kita pergi kepada contoh ini pula. Ini adalah rational function. Function ni adalah inilah y sama dengan 1 per x kan. This is the basic function for rational function ya. Right.
Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, kita tengok domain dulu. Domain tu apa? Nilai-nilai X kan? Cuba lihat paksi X ini. Apakah nilai-nilai yang tertakrif? Kita akan perhatikan sebenarnya semua nilai-nilai X ni boleh kita ambil. Sebab dia memberikan nilai Y masing-masing. Kecuali kosong. Kosong tak boleh. Sebab kalau kita ambil kosong, it never hit the graph. Nampak tak? Tapi kalau kita ambil 1 misalnya, boleh. Dia akan memberikan nilai 1 dekat sini. Nampak kan? Jadi dalam kes macam ni, kita katakan domain dia, kita boleh tulis semudah ini, iaitu all real numbers except the point 0. Right? Ataupun kalau kita nak buat dalam bracket notation, kita boleh buat macam ni. Yang ni, negative infinity sampai kosong, union kosong sehingga positive infinity. Jadi kosong tu tak termasuk, sebab itu kita ada open bracket. Open bracket ini indicate that dia hanya approaches 0 saja, not include the 0. Okay, ini penulisan lah, kita boleh lihat. Yang range pun sama juga. Dia idea dia sama dengan macam mana kita cari domain tadi tu. Jadi akhirnya the range is all real numbers ni, semua nilai-nilai Y ni boleh kecuali kosong. 0 is never hit any of the graph. Jadi kita boleh tulis R except 0. Okay guys. So sekarang ni kita pergi kepada yang contoh yang seterusnya. Tengok apa cerita kat sini. Alright, ini another rational function. So by looking at the graph, kita perhatikan domain dia apa? Domain dia adalah semua nombor nyata kecuali 2. 2 dia tak memberikan apa-apa nilai Y. It never touch the graph. So jadi ini adalah domain dia. Range dia, nilai Y. Nilai Y dia kalau kita perhatikan, bila sebut nilai Y, kita akan lihat paksi Y kan. Bila sebut range, kita akan lihat paksi Y kan. So Y yang macam mana? Apakah nilai Y yang the possible Y value? Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, Y tu adalah lebih besar dari kosong. Boleh tak dia kosong? Tak boleh. Sebab graf ni tak hit pun kosong sebenarnya. Apatah lagi nilai-nilai negatif kan? Jadi, the possible range adalah Y greater than 0. Okey, ataupun boleh tulis dalam tata tanda curly bracket macam ni lah. Okey, kita pergi kepada right, ini dalam satu topik ini mungkin ada sedikit dibincangkan mengenai yang ini tau. Find the domain of this. Okey, jadi in this case sebenarnya kita tidak akan membincangkan mengenai bentuk-bentuk macam ni dulu, even nak cari domain sekalipun. Sebabnya in some cases, contoh dalam fungsi yang diberikan macam ni, kita sebaiknya kita able to sketch the graph, right? Tapi untuk kita membolehkan kita melakarkan graf ini, kita perlu belajar mengenai limit. Tapi limit kita tak masuk lagi, cuma nak tunjuk je lah sebenarnya domain bagi fungsi ini adalah seperti ini. Tetapi saya akan sentuh ini pada chapter yang akan datang lah ya. Cuma saya tunjukkan dululah domain bagi ini adalah seperti berikut ya, yang ini ataupun seperti yang kamu nampak kat sini kan. Tapi macam mana kita nak dapat dia? So cara yang paling praktikal adalah kita kena sketch dulu. Kalau tadi sketch kat sini, kita boleh nampak apakah domain, apakah range. Nampak tak? Sangat senang. Tapi kita buat ketika ini, yang ini kita tak boleh nak lakar dulu sebab kita kena belajar konsep limit dulu, baru boleh buat yang ini. So, saya akan kembali semula dengan contoh yang sama di dalam chapter yang akan datang. Ini kita KIV dulu ya. Alright. Sebelum tu, ada contoh lain tak? Saya rasa macam nak bagi contoh lain kat sini. Yang ini. Okay guys. Okay. Sebab contoh kita seterusnya dia melibatkan square root. Ni. Square root. Jadi bila melibatkan square root, saya nak ambil beberapa contoh lain, nak bincang dengan kamu semua.
especially about the square root. Okey, kita pertimbangkan contoh yang pertama ini. Okey, katakan kita ada function ini, y sama dengan square root of x. Jadi kalau kita analyse betul-betul function ini, kita akan dapati dalam square root ini, nilai x ini, ya, dalam ini dia mesti bernilai positif termasuk kosong. Ya, dalam square root ini, kalau kita tekan calculator pun, kita ambil calculator, cuba tekan square root of 0, kita dapat jawapan kosong. Square root of 1, kita dapat jawapan dia. So maksud dia, as long as the number x here is a positive, includes 0, maka dia valid. Tetapi cuba kamu tekan x to negative 1, apa hasil dia? Right? So kalau dalam square root ini ada negatif, dia bernilai negatif, dia sebenarnya adalah nombor kompleks. So dalam kes ini kita tak mempertimbangkan nombor kompleks, kita hanya mempertimbangkan real number sahaja. So jadi yang bahagian dalam ini saya nak bagi tahu, dia is always positive value include 0. Oleh sebab dia adalah positive value, jadi kita boleh tulis x ini lebih besar dan sama dengan kosong. Jadi inilah sebenarnya domain bagi function ini, dan kita boleh tulis dia sebagai domain f x yang macam mana? X yang lebih besar dan sama dengan kosong, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk bracket notation macam ni. Okey, kosong sehingga positif infinity. Oleh sebab dia termasuk kosong, maka it should be a closed bracket. Sebab dia ada sama Okey, sama juga kes ni macam ni. So kita lihat kat sini, yang ini kan, so ini square root. Jadi kita tahu dah, yang dalam square root ini dia mesti lebih besar dan sama dengan kosong. Idea dia sama dengan contoh yang tadi ni, yang ni kan. So jadi kita ambil pendekatan yang macam tu dan kita buat sedikit pengiraan, maka kita akan dapati x lebih besar dan sama dengan 3, maka domain dia adalah, kita boleh tulis sebagai x greater and equal to 3, ataupun dalam bracket notation kita dapati macam ni, ya, dalam kotak biru ni, ya. Alright, bagi beberapa contoh mudah, misal dia macam ni kan, ini kita katakan contoh mudah lah, contoh mudah. Dan even kalau kita sketching graf dia pun, kita dapat graf yang macam ni. Maksud dia graf tu simple, ada satu sahaja graf tu kan, tak macam tadi kan ada satu sebelah sini, satu sebelah kiri, satu sebelah bawah kan. Itu dah itu kita bukan senang untuk buat tu tanpa kita belajar benda lain terlebih dahulu. Tapi ini adalah salah satu contoh yang contoh mudah. Baik, dalam kes ini kita perhatikan, cuba lihat tata tanda inequalities ini. Right? Tadi kita belajar kan, kita belajar kalau di dalam square root ini dia mesti greater and equal to 0. Tetapi dekat sini, kalau kita mengambil idea yang sama, kita akan ambil apa dulu? Kita akan ambil x tolak 3 is greater and equal to 0 juga, betul tak? Tapi kita tak boleh letak equal to 0 tu. Tak boleh letak equal dekat sini, sebab kalaulah dia equal to 0, boleh ke pembawah ni kosong? 1/0 is not defined kan. Jadi maknanya bahagian denominator ini cannot be equal to 0. Sebab itulah kita tak boleh letak equal dekat sini. Right? Itu alasan dia. So jadi the domain dia, kita buat sikit, kita dapat domain dia adalah x greater than 3. Inilah domain dia, dan ini saya tunjukkan lakaran dia. Ya. Okey. Bila kita dah tahu macam ni, dan kita dah boleh dapat sedikit idea lah. Macam mana kita nak peroleh yang ini. Okey, contoh ni pun sama kan. Square root of x minus 3. Jadi kita dapat domain dia sebagai yang inilah. Yang ni kan, dah saya tunjuk tadi tu. Cuma contoh yang kedua ni contoh example 3 ni, kita KIV dulu. Ini antara benda yang
kita kena belajar benda lain terlebih dahulu, baru kita boleh buat. Jadi saja nak tunjukkan rajah dia macam ni sebenarnya. Ini ada bahagian belah kiri kanan, ada bahagian sebelah kiri. Dan kalau kita sketchkan betul-betul, dia ada dua vertical asymptote. Nampak tak? Semacam ni kan. So jadi kita kena belajar benda lain dulu sebelum kita boleh sketching dan determine the domain or the range. Tapi saya tunjukkanlah jawapan dia. Jawapannya adalah yang ini. Lakaran dia yang ini, dan ini adalah dia punya domain dia. Okay. So kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu fungsi genap dan fungsi ganjil, even and odd function. Okey, so jadi bila kita bincangkan fungsi genap dan fungsi ganjil, basically kita nak identify, kita nak menentukan for a given function whether it is an even function or an odd function. Jadi ada dua cara sebenarnya, depends pada soalan. So kalau soalan tu bagi function, jadi kita kena buat sedikit pengiraan. Tetapi kalau soalan itu dia bagi rajah, dia bagi diagram, dia bagi curve, maka kita ada cara lain untuk menentukannya. So ada dua benda kat sini, depends pada soalan. Okey, kita pergi kepada situasi yang pertama, iaitu jika diberi function. Dia tak bagi graf tapi dia bagi function. Macam mana kita nak buat? Okey, cara yang pertama adalah kita boleh menggunakan hubungan ini. Nampak tak ini? Kalau dia suatu even function, suatu fungsi genap, kita perlu check ungkapan ini betul atau tidak, iaitu apabila f negatif x dia sama dengan fx. So kalau kita dapat buktikan ungkapan ini, maka the given function is an even function. Ini yang saya merahkan ni, yang saya gerakkan mouse ni. Tetapi sebaliknya, kalau kita tunjukkan, kita start off dengan f minus x, kita start off dengan ini, tengok hasil dia apa. Kalau hasil dia adalah negatif fx, maka the given function tu is an odd function. Dua je. So kita start off dengan f negatif x, kita nak tengok jawapan akhir dia sama ada kita dapat fx ataupun negatif fx. So dari situ kita boleh buat judgement. Okey, kalau dapat ini dia adalah fungsi genap, kalau dapat ini adalah fungsi ganjil. So macam tu. Okey, contoh yang ini. Kan, so saya tunjukkan satu contoh. Yang pertama, yang dua, tiga kamu cuba sendiri. Kita hanya perlu buat pengiraan. Jadi saya ambil contoh yang pertama, iaitu fungsi kuadratik kan, x kuasa 2. Okey, kita start dengan f minus x dulu. Jadi f minus x, kita dapat negatif x kuasa 2 macam ni. Just follow apa yang dia bagi ni, masukkan negatif tu ke situ. Lepas tu from here kita dapat x kuasa 2 dan x kuasa 2 ni adalah fx. Jadi kita perhatikan dia mematuhi even function punya ungkapan tu kan. Jadi for the first example here is an even function. Samalah case G dengan H ni. So kita cuba buat. Mungkin dia adalah even function, mungkin odd, or mungkin bukan even and bukan odd. It depends lah pada soalan tu. Okey, ini cara pertama dengan menggunakan pengiraan. Cara kedua is kalau tiba-tiba dia bagi graf. Dia bagi graf. Dia tak bagi equation, dia bagi graf. So macam mana kita nak menentukan dia adalah even or odd function? Okey, jadi kita pergi kepada dia punya basic foundation. Ini adalah rajah dia. Kita katakan dia adalah even function ataupun fungsi genap apabila f tu is symmetry about the y axis. Kisah macam ni lah. Dia symmetry about the y axis. Ini y axis tau. Dia symmetry. Dia punya reflection tu, dia mesti simetri. Maka dalam kes yang macam ini, kita katakan dia adalah even function. Okey, contoh tadi. Ini kan, kita dah buktikan tadi, contoh yang kita buat tadi tu, nampak tak yang ni kan?
ini kan fungsi kuadratik, betul tak? Kita katakan fungsi kuadratik ni adalah even function. Cuba kita saja sketching dia. Okey, saya tunjukkan sikit dekat sini. Kalau kita sketch dia, katakan kita ada ini kita ada katakan ini paksi dia, katakan ini paksi, saya buat okey, sorry lah lakaran tu tak bercantik. Okey, katakan yang macam ni kan, ini paksi xy macam ni. So quadratic function adalah macam ni kan, ni macam ni, betul? Jadi nampak tak, kalau kita ambil point satu kat sini kan, dia punya reflection dia belah sini kan. Alright, so jadi ini menunjukkan dia adalah even function. Okay, so jadi ini cara kita lihat kalau kita diberi graf, dia reflection of the y axis, dia symmetric lah, dia symmetric about the y axis. Jadi kita katakan dia adalah even function. Jadi kamu boleh lihat ya, ini adalah even function. Dan last sekali, macam mana kalau dia odd function? Odd function jika dia punya ayat yang dia punya keyword adalah f is symmetric about the origin. Ya, dia adalah symmetric about the origin. Jadi contohnya macam ni lah ya, kita ada x fx kat sini, dia punya satu lagi point berada di sebelah sana. Ya, symmetric about the origin. Okay, please have a look dekat apa yang saya sebutkan tadi. Kita ada yang pertama sekali pengiraan, yang kedua adalah cara yang kita kena pasti daripada graf untuk menentukan dia adalah even or odd function. Okay guys, so saya rasa saya berhenti sampai sini dulu. Thanks for watching. See you in the next video.